penting buat pelajar, penting buat pengajar, penting buat waris. Guru pun penting kena mengaji hak ni, waris pun kena mengaji. Bahawa dalam dicerita kelebihan anak-anak yang menghafal Quran, kelebihan waris-waris. Apatahkah guru yang mengajar? Dan terkandung dalam bab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh, dan terkandung dalam bab ini juga. Bab mana? Bab yang ketiga pada menyatakan memulia ahli Quran dan larangan menyakiti mereka. Lepas tu jangan duk buat main-main. Budak-budak tahfiz Quran ni jangan bagi mereka ni sakit hati. Bila mereka ni dimuliakan Allah. Kalau kita menyakiti mereka, memang Tuhan marah. Hak benda hak Tuhan suka, kita benci. Dan terkandung dalam bab ini juga hadis riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari dan hadis riwayat Ibnu Abbas yang telah lalu sebutnya hadis ni. Kedua-dua hadis itu di dalam bab yang kedua kita dah lepas dah. Dan daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, ia Abu Musa telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama zisyaibatil muslim wa hamilal qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama zis sultanil muqsita. Artinya, sungguhnya daripada ni setengah daripada sesungguhnya daripada memuliakan Allah Ta'ala, setengah daripada kemuliaan Allah yang Allah muliakan ialah memuliakan orang Muslim yang mempunyai uban. Ni kena faham elok ni. Sebab tu dia kena reti nahu sorab. Ijlalillah ni idafat masdar kepada maf'ul. Bukan Allah membesar, kita membesarkan Allah. Silap tadi. Sebab tu kalau di pondok dia jaga ni idafat apa, dia panggil idafat masdar kepada maf'ul. Ini setengah daripada membesarkan Allah. Kalau idafat masdar kepada fa'il, setengah daripada membesar oleh Allah. Tak tu Allah besar tak? Ini bukan Allah besar. Salah satu tanda kita membesarkan Allah. Bukan salah satu yang Allah besarkan. Dia panggil apa? Ijlalillah ay ijlalika li rabbika. Sungguhnya daripada ni setengah daripada memuliakan Allah, setengah daripada seseorang tadi dia memuliakan Allah ialah apabila dia memuliakan orang Muslim yang mempunyai uban. Siapa dia? Yakni orang tua, walaupun tak ada uban. Tak ada orang tua umur 70 uban tak ada lagi. Tu tak nak abang kita mempunyai uban ni orang tua. Kena hormat orang tua. Jadi salah satu tanda kita memuliakan Allah, kita memuliakan orang tua. Apatah orang tua tu tok wan kita, ayah kita. Sebab tu marah sangat Allah kalau orang dah haka dia upak ni. Sebab ibu bapak kita ni orang tua kita.
Sedangkan memulia orang tua walaupun bukan ibu bapa, itu setengah daripada memuliakan Tuhan. Kenapa? Kalau orang tanya kenapa kita kena mulia orang tua Muslim? Kenapa? Karena beruban rambut dia tu di dalam Islam. Rambut dia beruban dalam Islam. Dan dia sembahyang lebih banyak daripada kita. Dia orang tua ni, dia sembahyang dan dia kenal Tuhan. Walaupun dia tak alim tauhid, tapi dia dengar nama Allah ni lebih awal pada kita. Jadi alasan ulama kenapa? Salla aksara minka. Dia sembahyang lebih banyak pada hang. Tapi orang tua-tua lain dia kata apa? Aku makan garam dulu pada hang. Patut kena ubah. Hang kena hormat orang tua-tua. Ni aku ni sembahyang dulu awal pada hang. Ni kena kata macam tu. Bukan aku makan garam awal pada hang. Nanti sembang elok lagi, aku makan garam awal pada hang. Tak ni mula-mula kata apa? Tak habis pun. Tok Wan kena darah tinggi makan garam awal ni. Main budak-budak lah ni orang main. Tak. Nanti kena main orang tua-tua. Mereka ni semayang awal pada hang. Mereka Islam dan awal pada hang. Mereka awal lagi semayang mereka awal pada hang. Kena buat kata macam tu. Ni dah. Aku makan garam awal pada hang. Mulia apa sangat kat garam. Hang kena ingat aku semayang awal pada hang. Aku kena Tuhan awal pada hang. Senyap. Aku makan garam awal pada hang. Kenapa tak sebut gula? Nak tanya orang tua-tua lah. Buat apa mereka tak sebut gula? Aku makan garam awal pada hang. Awak tak kata aku makan gula awal pada hang. Dia nak kata aku semayang awal pada hang. Takut ini apa? Hak tua tak semayang ada, hak tua tak semayang nak kata tak boleh sebut garam. Aku makan garam awal pada hang. Tapi kita mengguna hujah. Kita kata aku lebih awal mana boleh. Cuma mereka sebut garam tu lah. Ni apa sikit-sikit sebut tu. Tak, memang kenapa kita disuruhkan muliakan orang tua yang Islam? Kerana dia lebih Islam dan dia lebih awal semayang. Ulama kata. Jadi mana kita boleh guna hujah dengan awal-awal ni. Cuma kita pergi apa? Aku makan garam awal pada hang. Garam tu dia tak boleh syok. Yang kedua, tanda kita ni memuliakan Allah. Mana? Dan orang yang menanggung Al-Quran, yang tiada melampaui padanya pada menanggung Quran, padanya pada Quran, dan tiada menjauh diri daripadanya Quran. Jangan dok faham menanggung tu bawa Quran tak tahu. Menanggung ni orang yang sentiasa beramai dengan Quran. Hamil ni tanggung. Sebab tu orang hafal Quran dia panggil apa dah? Hamalatul Quran. Apa makna menanggung? Dia apa-apa pun Quran. Pergi mana pun dengan Quran. Walaupun tak bawa Quran. Apa-apa semua dengan Quran. Jadi menanggung Quran. Itu menanggung, bukan menanggung ambil tak Quran tak tahu. Sebab tu dia orang hafal Quran dia pergi hamalah. Hamalah ni jamak taksir bagi hamilun hamalah. Penanggung-penanggung, pemikul-pemikul Quran. Jadi mereka ni pemikul Quran. Pergi mana hidup mereka sehari Quran. Hidup mereka dengan Quran ni. Dan orang yang menanggung Quran yang tidak melampaui pada Quran, tapi tak terlampau dan tak menjauhi daripada Quran. Sebab tu kita tak mau bila penanggung Quran ni, bila dia berhenti dia tahu Quran. Jangan ada, hampa jangan ada. Dia lempaklah Quran. Dia tak lempaklah, tapi cara hidup tu lempak. Kepiah pun tak ada dah. Serban pun tak pakai dah. Quran tanya tak ingat apa dah. Hak ni yang Tuhan marah. Allah bagi dah, hampir buang. Aduh, hampa jaga dia elok. Hafal bagi hafal, ingat sampai ke mati ingat. Ni kalau mati dia tengah ni minta umur panjang lah.
Kalau mati tengah-tengah ni, oh dahsyat, duduk tengah tanggung Quran. Kata ulama, apa maksud melampaui? Kita buat perkara-perkara yang bid'ah, yang tak sepatutnya kita buat terhadap Quran. Kita gunakan Quran mengikut hawa nafsu. Kita jual Quran. Jual Quran bukan jual Quran tepi jalan tu. Kita jual Quran yang ada kat kita untuk dunia. Kita guna Quran ni untuk dunia. Untuk dunia. Itu tak mau cerbut lebih lah. Faham saya? Kita jadikan Quran kita alat untuk kita meraih dunia. Habis tu saya tak jadi imam. Dia pun bagi duit. Depa bagi duit, hang punya pasal. Hang jadi imam sudah. Tu. Jangan duk pergi marah pula bagi duit sikit, duk pergi letak banyak mana. Hak tu baru suruh hang guna Quran. Dan yang nak bagi duit pula, main duk bagi 5 kupang pula pergi hafal Quran. Sangat senang lah. Kena faham dua-dua pihak. Kita pun kena faham bahawa kita ni kena ikhlas. Dan orang yang panggil pun kena faham. Hampa kena bagi banyak kat mereka. Kadang orang awam, orang kampung, mereka ni hafal Quran ni, mereka ni ikhlas banyak ni, kita bagilah. Terawih tu, sebulan penuh, kita bagilah 3-400. 3-400 tu bukan cukup. Bagi banyak sekurang-kurangnya 1000. 1000 ni sikitnya lah ni. Pi Tesco pun sekali pi lah. 3-400 habis. Bagi 1000. Dia duk baca Quran sebulan jadi imam. Tolong hampa pula. Dia orang bila tak ada depa ni hampa gaduh pula duk keli. Kadang keli, siapa ni imam, apa ni imam. Ada budak tahfiz kan mujak dah. Tu pun kita ikut lagi nak bagi duit. Bagilah sekurang-kurangnya 1000. Tapi budak-budak tahfiz pula kena faham. Nampak jadi imam bukan kerana duit. Tapi orang kampung kena faham. Hampa kena pandai-pandai bagi duit kat dia. Sepatut dengan dia. Dan kita ni pergi letak budak-budak tahfiz. Kita tak letak lah kan. Alhamdulillah sini tak letak. Kita tak hampa ni. Tapi hampa sana kena faham. Hampa kena faham. Kita sini kena faham. Kita ni tugas kita menjadi imam. Kalau dia melampaui, itu contoh melampaui. Dia pergi letak sampai ada teruk. Ini kalau belah-belah bandang. Belah-belah bandang. Dia letak. Sekali baca Quran, letak harga bagian-bagian. Cukup kurang. Tak. Baca Quran banyak ni bagian-bagian. Pitak harga tak dulu. Kalau dia letak dalam sebulan, berapa kena bayar tu tak apa. Ni tak. Dia tak. Kalau siapa baca banyak ni dapat. Harga dia berang. Ni harga. Nampak macam dia perharga. Kalau dia tak. Kalau macam kita tak tapis Quran atau mengaji Quran. Sebulan tuan kena bayar ni. Itu tak apa. Begitu juga yuran-yuran ni. Dan kita nak mengaji Quran, kita abang. Kalau tempat saya, pengajian saya seminggu. Kalau dalam sebulan 500. Tak apa tu. Ni tak. Kalau nak mengaji kat saya, kalau mengaji banyak ni, ini harga dia 50. Hak ni 100. Hak ni 200. Hak ni hak tu yang hina. Hampir perharga pula kat Quran tu. Tak. Kita kata, saya mengajar Quran 500 sebulan. Itu untuk kita. Bukan untuk harga kita, bukan harga Quran. Kalau kita apa? Kalau baca Fatihah, kalau nak seling sanad, 100. Oh, lo ni sanad. Kalau nak baca Baqarah seling sanad, 200. Jadi kita perharga Quran tu. Kita duk kata sebulan kalau mengaji kat saya 500. Itu kita bukan perharga Quran. Itu kita letak. Kita letak nak bayar macam mana. Kalau kita kata ikut suka tuan, mampu ikut suka tuan. Saya ni tak mampu mana. 50 dah. 50 nak ajak anak hang. Hang pun sini nak mengajak tak boleh. Nak suruh orang lain ajak 50 sebulan. Kan? Kena pandai-pandai lah. Dua pihak tu kena pandai-pandai. Dan ni jadi macam tu. Tak harga. Kalau dia nak tak harga dalam bila orang main tanya tak apa. Pergi letak dalam WhatsApp. Bagian-bagian. Dia nampak tak elok. Bukanlah haram sangat. Nampak tak elok sangat. Kita menega. Ni dia panggil wali. Keterlaluan dan melampau. Dan ada pula yang menjauhi. Dan tidak menjauhi daripada Quran. Jangan duduk jauh.
Lepas hafal Quran, sebab tu waris kena ada. Waris tak ada, tak apa ya. Bila waris ada, kita kena boleh pesan. Jangan sampai dia tinggal Quran. Waris pun biar. Jamu aku suka bawa pergi jalan mata-mata, pergi pantai, bawa anak. Pok rock. Anak tafiz. Dia buat cara hidup anak dia macam dia. Lepas tu kan, kepiah hilang, serban hilang. Pak pula tak pergi pakai buat apa? Malu aku tak pergi kepiah, hang pergi kepiah. Cantik sangat poknya tu. Pok tu kena pakai kepiah. Hang kena malu sebab anak hang tafiz. Kena pakai. Nampak doa. Pok hamba tak pergi kepiah, doa pergi depan pakai. Bila nak pergi tegur, pok kena pakai kepiah bukan wajib. Nampak duk kelai pula ustaz abang suruh pok kena pakai kepiah. Dak, doa-doa lah. Dah apa kena tunjuklah akhlak. Tunjuk akhlak. Dia pun pakai kepiah, sebab anak aku pakai kepiah. Pakai kepiah tu tak wajib. Tapi nampaklah orang panggil. Dia bila pakai kepiah, apa tu serban. Kita bukan bila pakai kepiah ni, dia tak sama dengan orang tak pakai kepiah. Kalau perempuan cantik lalu, tak pakai kepiah. Nak juga tapi malu kepiah duduk atas kepala. Nak juga duduk keling-keling gitu je. Hak tak pakai kepiah, tengoklah. Dah aku tak pakai kepiah. Ada orang pakai kepiah masuk disko. Tak ada, nak masuk disko dia buang kepiah. Sebab kepiah tu penghalang. Bahkan kita beritahu, dia ni pakai kepiah, dia mesti nak buat baik. Tanpa pakai kepiah, dia mesti nak pergi kenuri, nak pergi semayang. Kalau tak pakai kepiah, kita tak kata dia nak pergi semayang. Jadi penting. Apa dia? Waris kena tunjuk akhlak dia. Dia tak swisim kena pakai sedia. Ni sampai ada yang pergi masjid tak pergi piah. Tak, memang tak wajib, bukan syarat sah. Tapi ada beza di antara kita pergi kepiah dengan pergi pasar malam. Hampir Tesco pakai kepiah tak? Pergi masjid tak pakai. Lebih kurang. Cuma hampir semayang aja. Cara pakai bagi beza sikit. Hari raya pun nak pakai baju baru. Hari raya nak pakai baju baru bagi beza. Ada suami kita hari raya tak mau pakai baju apa. Dia kalau dia tak beli baru dia nak pakai baju hak lain sikit. Dia jangan pakai. Baju raya tahun lepas. Dia mesti macam tu. Dia tak ada. Dia nak pakai baju dia fikir dia kopi hari-hari. Cari orang nak kata kat aku. Kalau habis dia tak ada duit, dia pakai baju hak jarang-jarang dia pakai ataupun baju baru tu banyakkan. Takkan nak pergi masjid, nak pergi beza raya dengan tak raya. Nak pergi semayang dia tak semayang. Kena pergi beza lah. Mana beza? Tak nanti pakai wajib, tak nanti pakai baju baru. Pakai kepiah bagi ada tanda. Tu je, tak haram. Dan memuliakan orang yang mempunyai kekuasaan, raja atau sultan yang adil. Itu kelebihan raja yang adil. Dia kalau raja tu dia adil, kita kena muliakan dia. Salah satu tanda kita memuliakan Allah, kita memulia sultan-sultan. Jangan duk bayang sultan-sultan macam mana lah. Sebab sultan memang hak kita duk bayang dah dan kita tahu hidup dia tu teruk. Tak masuk dalam ni. Sultan yang muqsid, yang adil. Tak mau sebut lah siapa-siapa. Kita pula kena. Yang bahasa yang kita tahu maklumlah sultan ni tak elok. Tak masuklah dalam ni. Sultan yang adil. Kita kelebihan sultan tu dalam kitab Minyatul Musalli. Kitab Musalli. Tapi syarat sultan yang adil. Adil ni apa dah? Adil ni bukan kata dia duk bagi duit kat kita apa dah. Sultan yang adil, sultan yang salah satunya apa dah? Dia menegakkan hukum Tuhan. Tak ada ni. Menegak hukum Tuhan. Kalau dia duk menegak hukum barat, bukan adil. Batu Allah kata apa? Faman lam yahkum bima anzalallah. Siapa-siapa yang tak menghukum dengan apa yang Tuhan turun, faulaika humu zalimun. Faulaika humu zalimun. Mereka ni orang zalim. Orang zalim, orang yang tak menghukum kerana hukum Quran.
Habis. Dia kena bawa hukum Quran. Sebab apa? Bila kita bawa hukum barat, hukuman barat ni bukan adil. Kalau hukum barat tak adil. Kena penjara, tak tahu mana pun. Kena bayar denda, bukan mangsa yang dapat. Jadi tak adil. Dan tak buat perubahan kepada orang. Cerita orang tua, orang muda ni pernah berlaku zaman Nabi. Ni kelebihan orang tua di atas orang muda. Ada 2 orang zaman Nabi. Seorang tu mati syahid. 2 beradik ke apa tau. Seorang tu mati syahid. Seorang lagi dia tak miskin, dia hidup setahun, lepas tu dia mati. Dia dan mungkin dia perang juga kot, lepas tu dia mati. Dalam setahun dia mati. Dia pun habaq kat Nabi. Nabi kata apa? Hak hidup setahun lepas pada mati tu pahala lebih banyak daripada hak mati syahid. Sebab apa? Sebab dia dan ibadat selama setahun. Setahun ni bukan sikit lah. Setahun ni sehari 5 waktu. Nabi kata apa? Yang hidup setahun selepas pada saudara mati tu, dia ni pahala lebih banyak. Sebab apa? Dia dan semayang. Sebab tu orang tua semayang lah. Orang tua ni kita kena hormat dia. Bahawa pahala dia banyak pada kita. Hang tak sadu alim tak mana lah. Kalau hang ustaz muda, kalau ni orang tua, hang kena hormat. Hang kena hormat dia. Tapi orang lain dah tak ada hormat dah kat orang tua. Ustaz-ustaz pun tak hormat kat orang tua. Apatah tak hormat kat orang tua yang ustaz. Ni macam lah ni, dia perlu maki Ustaz Azhar Idrus. Ustaz duk maki Ustaz Azhar Idrus. Hoi Azhar Idrus, panggil macam tu ya. Pok-pok Wahabi. Sebut pula tak sebut tak boleh, Wahabi. Hoi Azhar Idrus, hang bodoh. Apa punya kurang ajar? Ustaz Azhar Idrus tu tua dah. Kita nampak dia muda. Sebab kita boleh tengok hari-hari. Dia tua dah, janggut pun dia nak putih dah. Lepas tu dia orang alim. Dia ada orang tua pada. Kalau tak tua sangat pun tua pada hang. Kalau setahun 2 orang saudara mati, dia ni terlajak setahun. Dia ni syahid ni. Dia ni pahala banyak lagi. Pahala ni semua pahala, kelebihan syahid cerita lain. Pahala. Dia ni banyak lagi. Setahun dia. Nabi kata banyak dia ni. Ni kalau dia ni tua daripada kita 10 tahun, lagi dahsyat. Ni duk kata kat Ustaz Azhar Idrus. Oi, hang Azhar Idrus ni. Hang umur berapa? Walaupun hang bertua juga. Walaupun hang mungkin umur 40, Ustaz Azhar Idrus umur berapa? Setahun lebih pada hang pun dah tua dah pada hang. Ni kena reti. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, ia Aisyah, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Rawahu Abu Daud fi sunanihi wal Bazzar fi musnadihi. Qala al-Hakim Abu Abdullah fi ulumil hadis, huwa hadis ini hadisun sahih, hadis sahih. Ini Arab. Artinya, arti hadis tersebut, telah memerintahkan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kami menempatkan manusia di tempat-tempat yang sesuai dengan mereka. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan yang dan Al-Bazzar. Ini terjemahan Arab di atas tadi. Dalam musnadnya telah berkata Al-Hakim Abu Abdullah pada ulum hadis, ia adalah hadis sahih. Faham ke ni? Telah memerintahkan kami oleh Allah, kami menempatkan manusia di tempat yang sesuai dengan mereka. Maknanya kita kena hormat orang mengikut darjat dia. Kalau dia tua, kita hormat cara orang tua. Kalau dia pemimpin, kita hormat dia cara pemimpin. Ni jangan duk tasah terlajak pula. Ni raja main. Raja main depan dia tak pergi tak apa, raja main depan dia. Dia tak muliakan raja.
Itu bukan cara, itu bukan orang alim. Raja mai kalau ada istiadat orang pakat bangkit, bangkit bila? Ni dah. Raja apa? Makhluk semua. Itu lebay tu. Orang tasawuf mengaji tak habis. Dia kena hormat. Ketua kampung, cara ketua kampung. Kita sembang ketua kampung, cara orang ketua kampung. Polis, kita hormat cara polis. Sebab tu Nabi kata pada hadis yang lain, anzilun nas manazilahum. Tempatkanlah manusia mengikut darajat mereka. Jangan pula bila kata manusia ni semua sama. Bila main ketua kampung, kita pitak tempat macam orang biasa. Tak boleh. Melainkan ketua kampung nak duduk, tak apa, cerita lain lah. Apatah kalau ustaz tok guru. Ni tok guru main biak tak ustaz cari kat mana ada tempat kenduri. Tok guru pergi duduk lah celah longkang duduk makan. Orang ajak umi. Bukan kata tok guru. Orang hebat pun tak boleh kita buat macam tu. Kalau kata ni wakil rakyat, kita sokong tak sokong kita punya pasal. Kita kena cari tak tempat dia. Ni tempat kita kena hormat dia. Ini Nabi suruh. Kena ingat ni. Nabi suruh. Saya dulu masa di Syria, Syekh Nazim, tarikat Syekh Nazim kan, dia duduk Rayuh. Saya mula-mula petikai juga, kita masa tak arti lagi. Dia Tengku Azman tu anak Sultan Perak. Dia tarikat Syekh Nazim, pakai serban tu. Dia pergi Syria sekali. Dan ni Tengku Azman meninggal. Dia pergi kat. Bila pelajar Malaysia ziarah Syekh Nazim, Tengku Azman ada. Syekh Nazim kata, hormat dia. Salam, cium tangan dia. Disuruh. Kita kata hati, saya tak ada. Tok Syekh ni, Tok Syekh tak suruh dia suruh hormat dia nak raja ni. Tak. Hormat dia. Baru kita tahu. Sebab dia anak raja hampa. Raja Perak hampa suka tak suka, dia raja hampa. Dia hampa kena hormat dia. Disuruh. Tak salam dengan dia, tak apa dia. Ni, kadang-kadang kita nak pergi hormat Tok Syekh. Dia dah ni. Hampa kena mulia dia. Pakat pergi hormat. Rupanya ada sini. Anzilun nas manazilahum. Ni kalau kita kata, ni Tok Utasah, apa dia suruh hormat orang tak? Hadis suruh macam tu. Nabi muliakan. Jadi, kalau kita bagi makan kenduri, cuma jangan kita beza-bezakan orang kaya miskin tu Nabi tak bagi. Kaya miskin Nabi tak bagi. Dia ni kaya, tak. Kaya miskin semua manusia. Ni dia ni pimpinan walaupun dia miskin. Padahal dia ni ketua menteri main, jangan minta tak ikut dan tak wajib, tapi cara nak hormat. Bagi dia tempat elok. Tapi kalau dia ni kaya duduk sini, miskin duduk sini. Tu Nabi larang. Kaya miskin sama ya. Ni tak. Dia kaya bukan ada martabat apa. Kalau dia kaya, dia datuk, tak ada martabat juga. Kalau dia kaya, dia tu ketua kampung, dia tu apa dia? Ketua menteri, dia tu menteri. Kita bagilah tempat asing sikit. Itu faham tak? Dia kata, ini datuk lah. Datuk kan bukan ada raja apa, datuk. Dapat pangkat dia. Hak tu tak kena. Hak tu kena mengaji bagi elok-elok. Ni kita, dalam hadis kata, kita kena hormat orang yang ikut darajat. Dia datuk, kita kena hormat lah. Adab bukan dia. Manazil ni pangkat darajat yang Tuhan yang dia pegang. Datuk pegang apa? Datuk pegang syarikat dia ya. Kita bukan ahli syarikat dia. Melainkan dia ahli syarikat dia, kita hormat dia atas dasar tu. Bukan atas dasar datuk dan kaya. Cuba kita tengok. Kita baca habis tadi. Cuba kita tengok lah. Allah Ta'ala kata dekat Allah Ta'ala pesan dekat Musa dan Harun. Allah kata apa? Ketika Allah Ta'ala suruh mereka pergi jumpa Fir'aun. Izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Hampa dua pergilah jumpa Fir'aun. Dia ni orang yang tagut, orang yang tagha, orang yang zalim. Faqula lahu qawlan layyina. Tapi bercakaplah kedua hampa bercakap yang lembut. Jangan bercakap sansing. Allah kata dia tu tagha, jahat. Kemudian pula faqula lahu qawlan layyina. Bercakaplah dengan perkataan yang baik. Jadi kata hampa kena hormat dia sebagai Fir'aun.
Bukan kerana dia, sebab dia tu raja. Hang kena cakap elok-elok, dengan dia. Dia nak pergi hoi itu tak. Faqula lahu qaulan layyina. Bercakaplah kedua kamu dekat Firaun, cakap perkataan yang layyin, yang lembut. Apa mana? Perkataan yang sesuai dengan dia sebagai seorang raja. Allah kata. Dan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaj'u baina rajulan min qatla Uhud, thumma yaqulu ayyuhuma aktsar akhdhan lil Qur'an fa in ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahad, rahul Bukhari. Kita nak laju sikit. Kita nak baca sederhana. Artinya sesungguhnya Nabi SAW adalah ia menghimpun di antara dua lelaki daripada orang yang terbunuh dalam peperangan Uhud. Jadi pernah berlaku dua orang yang mati di perang Uhud. Mati sentak, nak tanam mana siapa dulu? Nak tanam siapa dulu? Sampai Nabi kata apa? Jadi Nabi serba salah, nak tanam siapa dulu? Kemudian bersabda ia, bertanya ia Nabi, yang manakah daripada kedua-kedua itu yang lebih banyak mengambil bagi Quran? Mana di antara keduanya lebih banyak tumpu kepada Quran? Mengambil ini tumpu dan beramal. Maka apabila diisyaratkan kepada salah seorang daripada kedua-duanya yang mati, terus mendahului ia Nabi akan salah seorang itu pada yang lahat, diriwayat oleh Bukhari. Tahu apa dia? Jadi bila bertembung dua mayat yang syahid, nak mendulukan siapa dulu? Nabi tanya. Di antara dua-dua ni mana yang banyak perhatian terhadap Quran? Amalan dia Tuhan. Dia berkata ni. Nabi kata tak nak meniru. Mana mati pun Nabi dulukan yang orang yang peduli dengan Quran. Bukan hak ni tak peduli, hak ni banyak lagi. Jadi kita pun di kampung je tu, imam memanglah. Kalau hak lain-lain pun nak jadi imam memanglah. Kalau hak lain pun kalau kita nak muliakan, mulia siapa dulu? Muliakan orang yang ahli Quran. Ahli Quran. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, man azali waliyan faqad azantuhu bil harbi, rawahul Bukhari. Artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ya Allah, barang siapa yang menyakiti, memusuhi wali aku, maka sungguhnya aku memberitahukannya, aku iklankan, aku isytihar. Memberitahu aku isytihar dengan peperangan, yakni menzahirkan ia memerangi aku. Dia ni telah seolah-olah macam dia ni nak berperang dengan aku. Aduh, siapa-siapa yang menyakiti wali aku, wali ni kekasih Allah, bukan nanti wali hak terbang-terbang tu, orang yang Tuhan kasih. Kita nak tahu macam mana? Para ulama, para hafal Quran yang Tuhan kasih, yang hadis sebut tentang kelebihan mereka-mereka ini. Kalau mereka musuh, apatahkah wali betul? Wali hak betul tu? Lagi tahu. Maka sungguhnya aku memberitahukan, yakni aku isytiharkan dengan peperangan, yakni menzohirlah ia seorang tadi memerangi aku. Diriwayatkan oleh Bukhari. Dan telah sabit dalam Sahihain. Sahihain dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu Sahihain. Daripadanya Nabi SAW bahwasanya ia Nabi bersabda, man salla as-subha, siapa-siapa man salla subha fa huwa fi zimmatillahi ta'ala fala yatlubannakumullahu bi syai'in min zimmatihi. Kacau mic ni, apa kena ubah ni. Artinya barang siapa bersembahyang subuh, maka ia di dalam zimmah. Apa zimmah? Peliharaan atau tanggungan Allah Ta'ala. Apa maksud? Siapa-siapa yang rajin sembahyang subuh, dia ni di bawah peliharaan Allah, di bawah jaminan Allah. Maka janganlah kamu membiarkan Allah menuntut daripada kamu dengan sesuatu dari tanggungannya, tanggungan Allah.
Jangan sampai Allah Ta'ala tuntut daripada kamu satu. Jadi apa maksud? Kita kena buat. Kita kena amal. Barang siapa bersembahyang subuh, maka ia di dalam zimmah peliharaan atau tanggungnya tanggung Allah. Di bawah tanggungan Allah. Maka janganlah kamu membiarkan Allah menuntut daripada kamu pula. Dia bila Allah suruh kita semayang, kita semayang. Bila kita tak semayang, Allah tuntut. Allah tuntut. Maknanya Allah tuntut, suruh kita kena buat. Maka janganlah kamu membiarkan Allah menuntut daripada kamu dengan sesuatu dari tanggungannya. Ini apa yang Allah Ta'ala bertanggungjawabkan kepada kita. Ini nak cerita apa? Apa kaitan? Orang yang bila dia ni jaga subuh, mana orang ni orang yang jaga Quran. Dia ni termasuk juga dalam galangan ahli Quran. Bila kita semayang subuh, memang kita menjaga Quran, kita kena baca. Apatah kalau kita imam. Jadi nak kata apa? Kalau orang tadi setakat semayang subuh, Tuhan dah jamin dia, apatah lagi kalau sembahyang dan ibadat-ibadat yang lain. Nak beritahu kata apa? Nak menyakiti orang, ni tajuk ni dia kena ingat elok. Dia kadang macam hadis. Tajuk tu kadang-kadang dalam tajuk hadis macam lain, tapi hadis tu kadang-kadang lari pada tajuk. Ni macam ni. Hak ni tajuk kita mengaji pada bab yang ketiga, memulia ahli Quran. Tiba-tiba hadis ni, siapa sembahyang subuh, dia datang jawab, apa kena mengena sembahyang subuh dengan tajuk? Itu dia panggil mahalut tarjumah. Dia sampai dalam hadis dia panggil abu-abu tarajum. Bab-bab terjemah ni, sampai kata ulama, tak ada siapa ulama lagi hadis yang menguasai dalam Bukhari tu, menguasai kat mana poin hadis dengan tajuk. Poin. Kadang-kadang hadis panjang, kadang kalau tengok tajuk tak ada sesuai. Tapi dia ada tajuk yang sesuai. Dia ada tajuk yang sesuai, tapi kena korek poin dia tu dengan tajuk. Ni macam ni kita nak mengaji ni. Siapa sembahyang subuh, dia dah bawah peliharaan Allah. Ini apa kena mengena dengan poin hafal Quran? Menghina ahli Quran. Apa poin dia? Apa kena mengena? Kena mengena macam mana? Macam ni. Kalau takat orang sembahyang subuh, Tuhan jamin dia dan Tuhan tuntut kalau dia tak sembahyang subuh, apatahkah ahli Quran? Ahli Quran min babi aula. Dan berkata ahli Quran tak main. Ahli Quran tak main bukan ahli Quran. Mana pandai tu? Ni ada ahli Quran. Ada ahli Quran tak main. Itu bukan ahli Quran yang tak semayang. Biasa ahli Quran mesti orang yang baca Quran. Bila orang sembahyang subuh, Allah jaga dia. Apatah orang ahli Quran? Itu poin dia. Nak sangkut dengan tajuk tu. Itu yang penting kita mengaji. Kalau nahu dia panggil apa? Mahalus syahid. Syahid, bukti. Syahid. Dia cerita syair ni dengan tajuk kena kat mana? Itu mahalus syahid. Kalau hadis mahalul turjumah. Mahalul bab. Kita berhenti dekat dan diriwayatkan daripada dua orang imam yang besar. Dekat tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'an hamdan yuwafi ni'amaka mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Allah taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antal rahim. Allahumma iftah alaina futuhal alim wa anzil alaina bi rahmatika ya rahman nas'aluka Allahumma min khaifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin.